Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini, Menteri Besar Terengganu membuat satu kenyataan yang amat mengejutkan kita. Bersifat perkara yang mengelirukan, sehingga ramai netizen yang agak keliru dan ada juga yang marah. Mereka kata, kenapalah Menteri Besar Terengganu nih? Baru saja dibantu dalam bonus, kini pula tiba-tiba menyerang pula kerajaan perpaduan. Kata Ahmad Samsuri, kenapa saya dilabel sebagai TCO, telefon dipintas? Untuk makluman baru-baru ini, Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mendakwa dirinya dilabel dan ditandas sebagai individu didakwa di bawah status TCO atau Travel Control Office atau ODA dalam sistem kawalan sempadan oleh pihak berkuasa. Ahmad Samsuri yang juga naib Presiden PAS mendakwa situasi itu sudah berlaku sejak pertengahan tahun lalu. Inilah yang dikatakan Ahmad Samsuri cuba untuk menimbulkan satu persepsi yang mengelirukan dan seakan-akan menjadi mangsa. Tapi rupa-rupanya ini jawaban Anwar Ibrahim yang patut Anda share kepada lebih ramai orang. Kata Anwar Ibrahim, saya pun ada dalam senarai TCO. Jadi rupa-rupanya Ahmad Samsuri ini kurang juga pengetahuan berkait dengan isu-isu seperti TCO ini. Jadi bagaimanalah dia nak jadi Perdana Menteri yang dicalonkan oleh PAS pula? Kalau betullah dia jadi Perdana Menteri, maka isu ini pastinya juga akan mengecilkan peluang mereka untuk menang. Kata Anwar, saya pun ada dalam senarai TCO. Jadi, kenapa Samsuri Mokhtar, dia pula cakap, Samsuri Ahmad pun macam cakap benda yang seakan-akan dia saja yang kena. Perdana Menteri hari ini menjelaskan tiada apa-apa yang luar biasa apabila seseorang kenamaan berada di bawah pemantauan pejabat kawalan perjalanan TCO negara ini. Menurut Anwar Ibrahim, dia sendiri berada dalam senarai TCO. Saya pun ada TCO, semua VIP orang kenamaan pun ada. Katanya ringkas selepas program Temu Anwar di Universiti Islam Antarabangsa di Gombak pagi ini. Anwar mengulas kenyataan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar yang semalam mendakwa. Dia dikenakan pemantauan atau pemantauan TCO sehingga panggilan telefonnya diawasi. Ahmad Samsuri yang juga naib Presiden PAS itu berkata, langkah berkenaan menjadikan dia seolah-olah seorang penjanai berbahaya dikaitkan dengan sindiket dan gangster atau berstatus persona non grata tidak dikehendaki di tanah air sendiri. Tapi apabila Anwar Ibrahim menjawab isu ini, dia kata saya pun ada dalam senarai TCO, apalagi agak-agaknya yang boleh dijawab oleh Samsuri Mokhtar. Saifuddin Nasyuddin Ismail juga hari ini tampil memberikan jawaban berkait isu itu. Kata Saifuddin, tiada keperluan mengintip Menteri Besar Terengganu. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tiada keperluan untuk mengintip pergerakan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar. Katanya ini kerana pemimpin PAS itu sentiasa didampingi polis. Sebagai Menteri Besar, pergerakan beliau ditemani seorang pegawai polis untuk tujuan keselamatan pada sepanjang masa. Tiada keperluan spy beliau kerana polis memang sentiasa bersamanya. Saya sendiri pernah tersenarai untuk pengawasan pada tahun 2000 hingga 2004. Saya anggap ini sebahagian tugasan pihak berkuasa, katanya kepada FMT. Tambah Saifuddin, dirinya sendiri pernah dibawa pengawasan pihak berkuasa dari tahun 2000 hingga 2004. Saya menganggap ia sebahagian daripada tugas pihak berkuasa dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Saya memberikan kerjasama penuh dan menghormati peranan mereka. Selepas tempoh tertentu, nama saya telah dikeluarkan daripada senarai, lapor portal berita itu. Dia juga berkata semua VVIP di negara ini berada di bawah pengawasan atas alasan keselamatan. Tetapi hanya Samsuri yang memilih untuk mempertikaikannya. Saifuddin adalah adun lunas di Kedah dari tahun 2000 hingga 2004 tetapi tidak memegang sebarang jawatan kerajaan pada masa itu, sama ada di peringkat negeri atau persekutuan.
Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dua soalan penting dalam video ini. Pertama, adakah Abang Belon sudah tersilap langkah besar? Yang kedua, adakah doktor yang cuba membela Abang Belon ini yang kononnya mengatakan bahawa Abang Belon berisiko lumpuh kekal, yang adalah juga bekas doktor, bukan bekas doktor, seorang doktor bekas ahli PKR, yang mana beliau bertugas sebagai doktor klinik swasta. Dalam mengeluarkan sebarang kenyataan, mahkamah tidak boleh menerima kenyataan daripada hospital swasta. Ia mesti datang daripada hospital kerajaan. Persoalannya, adakah doktor ini akan ditamatkan lesen kedoktorannya? Ini apabila kes Abang Belon, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM beri amaran pada doktor tak bertauliah. Tak bertauliah macam mana? Tak bertauliah untuk mengeluarkan kenyataan yang ada kes yang mungkin melibatkan mahkamah. Untuk makluman Anda semua, mana-mana kes yang ada di luar sana, hanya doktor yang ada dalam kerajaan, doktor hospital kerajaan yang boleh mengeluarkan sebarang maklumat ataupun laporan doktor. Kerana ini untuk menjaga integriti dan juga kebolehpercayaan. Dikhawatiri kalau itu adalah klinik atau hospital swasta, mungkin akan berlaku kecaamanan salah guna kuasa atau pemalsuan dokumen. Kerana mereka tidak terikat dengan apa-apa aku janji. Oleh sebab itulah, hanya doktor yang ada dalam hospital kerajaan yang bertauliah layak. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memberi amaran bahawa pengamal perubatan tidak boleh mengeluarkan kenyataan awam yang boleh mengelirukan atau membina salah tanggap orang awam, terutamanya yang boleh menjejaskan reputasi profesion perubatan. Kenyataan itu dikeluarkan hari ini, 4 hari selepas seorang pengamal perubatan swasta berkata, Abang Belon yang cedera bergelut dengan penguat kuasa berisiko lumpuh kekal. Mana-mana pengamal perubatan yang didapati menyalahi tata cara amalan perubatan boleh diambil tindakan di bawah Akta Perubatan 1971, kata Kementerian Kesihatan Malaysia dalam kenyataan hari ini. Saudara, ada yang sudah mula bertanya, apakah status doktor ini pada masa akan datang? Ada yang menyindir doktor itu sebagai doktor ayam. Ada juga yang kata, itulah tunggang lagi Abang Belon. Cukuplah bagi perhatian orang-orang yang cuma menunggang ini, kata Ahmad K. Itu yang depa nak. Makin lama, makin menyampah aku tengok Mat Belon ni, kata Ahmad K. Muhammad Almi bin Alias kata, apa doktor? Ada doktor tak ada tauliah? Aku ingat Ustaz pemandu je yang tak tauliah, kata Muhammad Almi. Baru ada akal, semuanya ditunggang, kata Jamil Dola. Kanda Ucu 2, Abang Belon terceduklah lepas ni. Dia tak kenal perangai puak-puak Cikgu Bad ni. Mereka ni suka sangat nak tunggang isu di mana-mana. Alang-alang dah dipegang, biarlah peganglah sampai ditunggang habis, kata seorang lagi. Inilah politik yang jahat, kata seorang lagi netizen. Ada yang kata, SMA kata, pakat-pakat doktor walaun. Doktor pun ada jenis walaun juga rupanya, kata Muhammad Hadi. Wan Marzuki kata, doktor tak bertauliah tu kalau tak silap bekas pemimpin keadilan Kelantan yang pernah dipecat PKR sebelum ini. Dan menurut pernyataan seorang ahli PKR yang pernah bekerja sama dengan doktor tak bertauliah itu, beliau kata doktor tersebut main semua perkara menjadi politik.
Tiada perkara satu pun yang tak dijadikan politik, katanya. Dengar-dengar, tu doktor tak renew taulia, ya ke? Lawyer buruk Mat Belon dah tak boleh layan lagi, kata seorang lagi netizen. Itu dia. Apakah mereka akan berhenti menunggang isu ini? Itu persoalan netizen. Jadi saudara-saudara sekalian, ini satu amaran daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang pastinya akan memberi tamparan hebat kepada doktor yang cuba membela Abang Belon tersebut. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.